menjumpai tangga-tangga teratas dalam peringkat group stage mahupun last chance mahupun di peringkat Super Sunday. Tapi wow. Ini satu benda yang memang tak ada siapa pun akan jangkakan. Pastinya daripada fans-fans Indonesia sebab Kenan hanya diturunkan ketika di peringkat group stage waktu mereka dah confirm layak sahaja. Yeah. Sebelum-sebelum tu dia tak pernah dimainkan. Tapi kali ini di peringkat Super Sunday selepas prestasi yang kurang baik ni buat apa ni? Morman kau ni daripada tahun lepas lah aku tengok kau ni. Ceria orangnya. Tapi ya memang mengejutkan lah untuk kita lihatkan Kenan masuk. Ya. Tapi dengan prestasi Void mungkin perubahan pemain itu adalah satu kunci untuk kemenangan selepas ini. Setuju. Kerana mereka perlukan anjakan paradigma. Kau apa tu? Macam mana tu? Loyu lain macam sekarang Ya, dia extra happy. Oh, betul lah. Masa depan-depan jumpa memang pemalu. Ya. Tapi sekarang ni depan kamera dia begitu selesa. Tanya dicakkan kepada Superboy lah. Ya, memang kena paksa. Kalau kau tengok konten Superboy, semua muka loyu je. Sebab kau tahu sebab apa? Yuhai cakap, tak nak. Deb cakap, tak nak. Lepas tu orang terakhir dia akan tanya, Loyu, kau tak boleh cakap tak nak, kau kena buat dengan aku. Loyu kiranya ni baik taat. Dia dikambing hitam kau oleh teammate-teammate yang lain. Tapi Miramar yang pertama untuk Super Sunday. Adakah akan ada pelanggaran? Itu yang menjadi persoalan pertama. Tapi dalam masa yang sama disebabkan tidak ada langsung Malaysia untuk top 4 performers Miramar. Harapnya kali ini mereka berjaya untuk mendapatkan juga chicken dinner. Terutama sekali adalah Geek Fam. Mereka perlukan chicken dinner. Ya, belum lagi ada prestasi yang begitu wow, yang meletup, yang meledak daripada Geek Fam. Mungkin di dalam dua Miramar yang terakhir ini, ataupun mungkin Alliance dan juga Sam9 belum henti lagi pencarian chicken dinner mereka dan mungkin boleh jadi tambah lagi satu untuk mana-mana pasukan sekalipun. Tetapi permulaan Miramar yang nampak tenang dan boom akan meninggalkan San Martin untuk Flash dan mereka akan pulang ke kampung halaman mereka yang kedua iaitu kampung Militar dan Tierra Bronca. Ya. Takman baru message. Oh ya ke? Dia kata you do Alliance. Oh ya, dia message aku juga. Congrats Mr. Takman. Oh ya, terima kasih kepada Mr. Takman daripada Yudu yang sentiasa tak putus-putus memberikan sokongan kepada scene PUBG Mobile secara keseluruhannya. Betul. Sponsor team, sponsor tournament. Ya, semua lah Yudu ni. Betul. Memang kepada anda yang berada di rumah jangan lupalah. Selamba aku promote anda. tak, jangan lupa untuk tengok PSL. Tapi tarik ke kawasan atas untuk pasukan Malaysia, Sam9, Geek dan juga Yudu lain semuanya tidak berada di dalam kawasan circle. Jadi kita akan lihatlah apa yang akan berlaku. Yep, dengan ketiadaan pasukan di bahagian kawasan Impala, Geek Fam tak perlu terus ke Puerto Paraiso pun. Mereka boleh pendekkan masa looting mereka untuk berada di Impala dan mula untuk rotate di kawasan itu. Tapi di Hacienda del Patron, ini satu benda pasal Pygmy lah kan. Diorang bergaduh dengan Todak untuk dapatkan Hacienda del Patron. Lepas tu aku ada bincang dengan Xavier. So macam mana hari ni? Waktu group stage lah. Macam mana hari ni? Korang gaduh dengan Pygmy lagi ke? Oh dah, tak gaduh dah. Kita orang dah settle best of 3. Dan Todak menang. Jadi setiap kali Todak main, Hacienda akan menjadi milik Todak sebenarnya. Dan Pygmy akan pergi ke kawasan lain. Tapi disebabkan hari ini Todak tak bermain, jadi Pygmy akan mengambil kawasan HDP ataupun Hacienda del Patron tersebut kembali. Gentleman agreement daripada kedua-dua pasukan ini. Baik juga untuk kebaikan kedua-duanya kan. Betul. Lawan lama-lama pun dah lah. Hacienda tu memang betul-betul mengharapkan siapa dapat gun dulu. Lepas tu sebelah San Martin lagi. San Martin dengar je gunshot tu memang akan datang. Dah lah dia terkepung kan. Betul. Tak boleh nak keluar. Jadi siapa yang dapatkan Hacienda tu, ataupun kalau lawan kat Hacienda tu lawan luar tournament dah. Kalau dah dalam tournament baru nak lawan, memang San Martin seronok tengok. Dia yang akan dapatkan keuntungan paling besar. Fizz berada di kawasan Picado. Buat masa ini daripada sudut performance mereka untuk diorang first time kan? Ya. Hari sangat-sangat baik lah kan? Sangat-sangat perform, sangat-sangat konsisten. Sebab, ni ada satu benda menarik juga tau. Aku ada banyak benda menarik nak cerita lah pasal tim-tim ni kan. Ya sebab kau tak bias kan? Bukan. Kau ni. Tak, apa, sebab aku dekat venue. Ya, okey. So waktu ni benda ni berlaku pada group stage hari yang ke
2. Waktu tu aku tengah lepak dengan Aizin dekat bahagian luar lobi Hotel Ibis. Waktu tu baru habis game yang ke-2 ataupun yang ke-3 tak silap aku. Dan waktu tu aku nampak macam si Vintores dengan Morman waktu tu tengah borak tau. Mula-mula macam borak-borak santai. Lepas tu aku pun lepak dengan Aizin kan. Tiba-tiba suara makin lama makin kuat. Ada banter antara dia orang berdua, Morman dan juga Vintores, selepas game 2 waktu hari ke-3 tak silap saya. Pada waktu itu ada pertelingkahan lah berlaku di antara pemain daripada pasukan FaZe Clan. Sebab yelah kan, dia orang tak lepas week 1. Group stage pun kurang meyakinkan. Tapi ya, at the end of the day mereka berada di sinilah di Super Sunday dan bermain dengan cemerlang. Tapi pada waktu tu coach untuk FaZe Clan sendiri terpaksa untuk macam borak baik. Bukan dia tak tenangkan lah. Heated conversation tu berakhir macam tu. Tapi selepas tu aku dah nampak macam coach dia borak dengan Morman seorang-seorang dan borak dengan Vintores seorang-seorang untuk mendamaikan situasi di antara dua pemain FaZe Clan yang dalam keadaan tertekan. RRQ akan berlawan dengan Alter Ego di kawasan compound ini. Mana lagi 3 RRQ tapi Alpha 7 terkena. Kuisan damage daripada frag grenade. No Mercy terus bergerak ke depan. Nyawanya terlalu rendah. Dia dapat 1. Alpha 7 hampir saja dijatuhkan. Tapi backup dah pun sampai. Tapi backup itu juga akan berjaya untuk ditundukkan di kawasan water treatment ini. Alpha 7 boleh untuk dibangunkan Alter Ego. Kalau mereka dapatkan knockdown tersebut, mereka akan dapatkan 2 kill. Tapi Rosemary nyawa rendah. Dijatuhkan akhirnya. RRQ masih berminat untuk berlawan. Mungkin akan ada push. Kita lihat daripada bahagian minimap ada satu kenderaan sedang pun bergerak maju ke hadapan. Revival perlu untuk dilakukan kepada Nerpeko, tonggak utama mereka yang sedang pun tersungkur di bahagian hadapan. Tapi Alter Ego perlu juga untuk menyelamatkan ayam tambatan mereka iaitu Rosemary. Tapi keberadaan Okta sekarang ini sudah pun dapat diidu oleh Asa. Info ada. RRQ akan revive terlebih dahulu dan Alter Ego sekarang ini juga sedang pun melakukan perkara yang sama. Boychill buka dengan lebih luas. Mereka tidak mahu terperangkap dengan setup ataupun pembukaan pemain-pemain daripada pasukan RRQ saat ini. Tapi Boychill juga sedang pun diserang dan sayangnya kenderaan beliau tayarnya telah pun diletupkan. Tapi inisiatif yang baik daripada Boychill. Seboleh-bolehnya tidak mahu untuk memberikan penguasaan. Dan Rosemary dah sampai. 2 knockdown dia berjaya itu dapatkan. Dan sekarang ini dia akan terus mara ke depan. RRQ nampak macam ada harapan. Tapi tiba-tiba Boychill melakukan satu decoy. Sementara Rosemary melakukan penyelinapan masuk untuk mendapatkan 2 orang daripada RRQ. Menghiburkan. Tapi sekarang ini Asa. Tapi tak apa, ini monster truck mudah untuk membetulkan dirinya kembali. Tapi what a plot twist lah daripada pasukan Alter Ego. Siapa tembak? Flash datang. Daripada mana munculnya Flash mencari pemain terakhir daripada pasukan RRQ. Tapi plot twist yang begitu baik daripada Rosemary. Kau nak aku. Mes ni aku nak kau balik. Sekali 2 dia bagi. Berani betul Betul. Tapi Boychill berjasa adalah move tu. Kalau tak, memang semua akan fokus kat Rosemary. Dan kemudian, mungkin yang menang itu adalah RRQ. Tapi bercakap pasal pergaduhan, bukan pergaduhan, macam heated conversation di antara FaZe tadi kan. Jangan tanya aku apa dia cakap. Aku dengar nakap. Aku tak faham yang lain. Kau buka lah Google Translate. Macam mana dah pula aku nak jadi spy. Letak kat tepi tu biar dia cakap. Tak, dia sebenarnya Thailand ni, sepanjang aku dengar kan memang diorang banyak gaduh. Tapi ni lah gaduh lagi. Gaduh lagi. Dan sekarang ini satu grenade akan dibaling. Cuba untuk menghabiskan terus Okta. Nyawanya dah rendah tapi tidak sebenarnya balingan itu mencari Boychill. Boychill mungkin akan sekali lagi menjadi penyelamat untuk Alter Ego. Tembakan sedang dilepaskan. Okta akan dikuburkan sebegitu saja. Kereta itu mungkin akan diletupkan tapi Mob GPX berseorangan saja sekarang ini. Keberanian diperlukan dan RRQ Asa yang memberikan bantuan secara tidak langsung. Dia dapat Okta. Belum lagi. Pelurunya habis. Tak dapat. Mob GPX. Tak dapat. Mob yang dapatkan Okta. Sayangnya kalau tak pembalasan dendam yang agak manis di situ daripada RRQ. Tapi kita lihatkan Circle akan bertitik tengah. Di bahagian kawasan water treatment dan kerana itulah ada banyak sangat pasukan dah sampai keliling. Pasukan RRQ dan juga Alter Ego kita lihatkan yang rotate dengan sedikit lewat ialah Void Alliance dan juga Talon jika tak silap saya tadi di bahagian belah selatan yang masih lagi berada di dalam kawasan zon biru. Ponbit
Dicari oleh Boboho. Ada Mini 14 tu kan? Dia tu. Dia macam tak function pun dia bawa Mini 14 tu kan? Baik kau bawa DBS ke UMP ke? Mungkin dia mahukan kelebihan dari prone tu. Bila prone tembak pakai M4 tu macam mini lah. Dia punya ketepatan dia. Dan lagi laju lah. Ya, yeah, of course right. Dia punya burst lagi laju. Tapi talon langgar talon. Terjatuh kereta. Ya. Tapi ada satu langgar dan tadi Yudo Lions menggunakan rotation yang lebih kurang sama di Erangel. Mereka datang lambat untuk masuk ke dalam zone tapi ada tembakan tepat kepada Boboho dan grenade itu mungkin juga mencari Boboho sekarang ini. Baik, akhirnya digunakan bukan orang yang sama tapi mini. Kita dapat lihat di dalam aksi ini Yoru pegang grenade. Dia nampak satu orang, dia akan melepaskan grenade tersebut. Berjaya dapat Boboho. Yummy. Macam biasa grenade-nya betul-betul lazat. Tapi waktu ini jarang kita lihatkan sebenarnya Yummy untuk ada momen-momen clutch dengan DBS kan. Tahun lepas King DBS Indonesia, itulah dia gelaran untuk Yummy. Tapi tahun ini nampak pasukan-pasukan lain juga turut mahir menggunakan DBS. Tapi waktu ini Boom dan juga MRPX semakin lama semakin rapat di antara satu sama lain. Pembukaan daripada Zai dan juga rakan beliau Yoru waktu ini mungkin mampu untuk mengeluarkan Boom terlebih awal. Tapi Zai akan dikejar. Yoru memberikan covering fire. Headshot kepada Frenzy dekat sini. Tapi 2 lawan 3 situasinya. Sedikit sukar untuk MRPX. Dihalau keluar jauh demi jauh ke belakang. Dan mereka juga sekarang ini mengelak segala peluru dengan begitu baik. Menipu daripada segi gerak-geri terhadap pasukan Boom yang sedang mengejar mereka. Macam filem Matrix sekarang ini, tunduk ke bawah tapi akhirnya Morph GPX. Belum lagi. Ada satu lagi untuk dijatuhkan. Frenzy bergerak terus ke depan. Reload dah pun berlaku untuk UMP-nya. Dan sekarang ini dia akan melakukan pergerakan. Akhirnya berjaya untuk dapat dijatuhkan Sam9. Adakah Sam9 yang melepaskan tembakan daripada jauh? Tidak, sebenarnya itu adalah NKT. Dan Boom akan diperhatikan. 1 kill untuk setiap seorang daripada mereka. Jap, balik pada topik face tadi. Banyak pula fight. Kenapa? Apa lagi kau nak tahu? Jadi, untuk RRQ Athena. Kenapa kau shoot dia tak knock ke kap? Bukan. Sebelum ni, untuk RRQ Athena, dua adik-beradik tu, apa nama dia lupa dah. G9 dengan ada seorang lagi tu. Diorang pun selalu bergaduh. Sebenarnya RRQ tu memang selalu bergaduh. Tapi waktu tu memang satu argument lah. Katakan tim Thailand ni, diorang terlalu passionate. Member diorang pun diorang bergaduh je. Kadang-kadang dalam game pun maki-maki. Ya, sebab benda tu nampak jelas. Bukannya dia macam kita lepak kat tepi-tepi ujung-ujung corok-corok sikit bagi orang tak nampak. Ini betul-betul like depan lobby mereka bergaduh. Jadi heated argument itu biasa. Sebab itu ada coach, mental coach, analyst untuk mendamaikan keadaan. Tapi untuk Yudo Alliance tidak begitu damai di kawasan hujung circle yang kedua di mana ada Void di bahagian hadapan mereka saat ini. Satu Miramar yang santai untuk pusingan yang pertama bagi map Miramar kali ini. Hanya satu saja pasukan yang dikeluarkan. RRQ tersenyum sebenarnya untuk Asa sebab titik tengah circle masih lagi untuk beliau di dalam water treatment. Betul juga Dan dia berada di tempat yang agak tak mahu untuk didapatkan oleh pasukan yang lain. Famas dipegang oleh Yuhai. Tembakan baik daripada Kenny rupa-rupanya. Zuxi berjaya dijatuhkan dan mereka akan terus memburu BTR Kenny yang lagi. Hanya tinggal beberapa orang sahaja lagi. Kenny dah ada 2 penyingkiran pada saat ini. BTR akan dijatuhkan satu persatu. Sam9 juga bermain daripada tepi. Meta berubah tapi kali ini tepi yang berbeza untuk setiap pasukan Malaysia. Betul. Tepi kiri, tepi kanan bawah dan Geekfam saya tak pasti kat mana. Geekfam dekat bahagian utara water treatment tadi. Selepas mereka melakukan satu swing rotation. Tapi Boom dari mana sampai untuk Asa ni sebenarnya? Kalau Parajin yang baling, jauh betul. Ada yang berdekatan dalam minimap tu. Lamborghini sebenarnya yang melontarkan bom tangan tersebut. Ya, tapi bercakap pasal rotasi, pasukan-pasukan Malaysia buat kali pertamanya akhirnya tak berjiran di antara satu sama lain. Semua ada angle masing-masing dan harapnya mereka berjumpa di penghujung circle nanti. Aku rasa dia curi kereta Asa tu. Dia bawa monster truck ke tadi? Tak silap aku UAZ tak pasti lah. Dia macam dia dapat situ dia terus gerak. Dan Asa macam gitu. Tapi tak apalah, mungkin bukan. Kita akan tengok betul ke tidak itu adalah monster truck. Boom, 4 kill terlalu mereka ada tetapi jalan masuk agak sukar kerana di depan mereka ada NKT yang berminat untuk mengambil fight ini. Hanya ada 6 mata daripada 4 game yang telah mereka ambil. Raizi seakan-akan mengetahui secara tepat di manakah kedudukan salah seorang daripada pemain NKT ini.
Rezi akan menunggu rakan-rakannya untuk masuk. NKT mahu untuk memerangkap, tapi mereka mungkin tak tahu Boom dah pun bersedia dengan perangkap yang telah pun disediakan. Ya, tapi ground lebih baik sebenarnya dipegang oleh pasukan Boom yang berada di kawasan yang lebih tinggi, di mana pemain-pemain NKT berada di kawasan yang lebih rendah dan luas circle juga sebenarnya. Kalau mereka pergi ke kawasan Triple F sekalipun, Boom daripada atas boleh letupkan the real boom boom boom. Dan NKT akan habis macam tu saja. So macam mana sekarang ni untuk NKT? Langgar water treatment mungkin salah satu option yang baik untuk mereka. Perhatikan pembukaan daripada Lions. Mereka kena ratakan Void kalau mereka nak masuk ke dalam circle. Void juga memerlukan a good team fight. Tapi mungkin akhirnya jodoh akan bertemu juga di antara Alliance dan juga GFAM. Mereka berada berdekatan di kawasan tepi circle tersebut. NKT berjaya untuk dijatuhkan oleh RRQ Asa. Adakah dia lupa ada Asa dekat situ? Sebab tadi macam dia berlawan dengan Asa. Tapi NKT. Ya. Oh, tim lain. Tim lain. Yep, info itu tak ada. Spider Tan juga akan dijatuhkan oleh Ponbit. Boom nampaknya menggila daripada kawasan Torea Umada. Turun ke bahagian water treatment. Dia nampak Asa dalam kawasan water treatment itu. Tapi NKT akan menjadi mangsa yang pertama untuk mereka jatuhkan sebelum kemasukan ke dalam circle yang keempat. Mungkin sekarang ini kita lihatkan Frenzy diantar ke hadapan untuk melakukan sedikit sesi scouting. Tetapi dihalau oleh mungkin DX yang berada di bahagian hadapan tersebut. Boom akan meninggalkan NKT. Triple F dan The God akan kekal bernyawa. Tapi sampai bila itu tak berapa nak pasti sebab Rezi masih lagi menjaga. Loyu dengan satu K98 dapatkan satu, tapi snipe dijatuhkan oleh Face daripada sudut yang lain pula. Levi's melepaskan tembakan kepada NKT. Yep, dan sekarang ini kita lihatkan untuk Levi's dan rakan-rakan memegang kawasan yang sangat-sangat baik untuk mereka berperang dengan pasukan Boom yang bakal muncul daripada sudut kiri mereka tak lama sahaja lagi. Kedudukan Asa masih lagi sedang dihidu oleh Lamborghini yang telah pun sangat-sangat lama berada dalam kawasan itu. BTR bergerak dengan sangat-sangat perlahan. Mereka nampak Alliance maju ke depan, tapi BTR mungkin sedikit terlalu awal untuk mereka maju ke hadapan sekarang ini. Dan satu swing rotation yang memang akan jumpa juga dengan pemain Alliance sebab mereka buka dengan sangat-sangat luas. Tapi dalam bahaya adalah Olio kerana sekarang ini BTR ada dua dan GenForce pegang DBS, pegang juga grenade. Olio pegang juga grenade tersebut sekarang. Lapar akan melepaskan tembakan mencari backup yang diberikan untuk Alliance. Mereka kena dapatkan backup tersebut jika mereka mahu untuk marah ke depan. Tapi Olio adakah dia akan berjaya untuk mendapatkan pemain daripada BTR ini. Dan sampai DBS, tapi dalam masa yang sama Olio juga baling grenade. Adakah grenade itu akan meletupkan satu orang? Belum lagi, GenForce terlalu garang. Leon pula dijatuhkan. Tapi circle akan berpihak kepada Yudo Alliance sekarang ini. Tapi sayangnya Yudo Alliance kehilangan kekuatan mereka. Daripada 4 bertukar menjadi 3. Ya, BTR dikeluarkan ke tangan ke-15. Boom memulakan pertarungan mereka dengan pasukan lawannya di bahagian hadapan, iaitu di Xavier. Lontaran demi lontaran bom tangan ke bahagian hadapan untuk menghalau Boom. Tapi mereka nampaknya tidak ketakutan langsung, malah lebih berani untuk pick ke bahagian hadapan. Frenzy dibantu oleh Ponbit saat ini berada di kawasan yang paling tinggi. Tapi masih lagi bukan situasi yang terlalu merisaukan di bahagian kawasan atas high ground dan Asa masih lagi bernyawa. Walaupun kedudukan beliau ini dekat dengan pemain NKT, bang. Asa tolong. Asa tolong. Dia dengar step. Sebab dia tahu ada pemain yang telah pun di knockdown. Tapi sekarang ini dia masih lagi bermain-main dengan makanannya. Tapi di mana? Oh, di bahagian bawah. Di bahagian bawah. Dia pun tak tahu macam mana aku nak masuk dekat situ. Tapi last dia pun dah tak apalah. Tak jadilah aku. Wah, ada tempat dalam ni rupa-rupanya. Jarang untuk kita lihatkan kamera dibawa ke situ. Di Xavier akan melepaskan tembakan. Dapat lagi NKT. Asa cakap terima kasih. Tapi akhirnya Lamborghini dapatkan Asa. Masih ada pasukan Malaysia dalam permainan. 3 pasukan daripada Indonesia telah pun dikeluarkan. Dan sekarang ini satu GFAM berjaya dapatkan knockdown. Lions ataupun Yudo Lions sekarang ini hanya tinggal berdua. Gagal untuk diselamatkan salah seorang daripada mereka yang telah pun dijatuhkan sebentar tadi. Namun Kenny melekat pula tiba-tiba dekat skrin. Tapi tidak mengapa, tembakan dilepaskan daripada Yami. Langsung tidak mengena. Tapi ada satu kedatangan lain pula sekarang ini daripada Xavier. Tiba-tiba naik ke kawasan ini. Satu berjaya dijatuhkan. Yami melepaskan tembakan dengan red dot. Dia kena heal up terlebih dahulu. Rakannya akan mengambil tugas
untuk melepaskan tembakan ini. Ponbit hampir saja untuk dijatuhkan. Tidak ada grenade untuk diguna pakai, tapi dia kena selesaikan. Pemain-pemain daripada DZV ini dengan kadar segera. Grenade ditarik oleh Levi's. Tapi Ponbit berani terus bergerak ke depan. Dapatkan satu. Lamborghini saja yang tinggal untuk DZV. Oh, Geek Fam jatuh 2 orang. Aizen dan juga Damrut dalam keadaan knockdown. Ditekan oleh FaZe Clan dan juga U2 Alliance. Tapi Flash melanggar water treatment. Mencari pemain yang berada dalam kawasan compound ini iaitu Lamborghini. Gosu akan memegang satu bom tangan. Lamborghini. Adakah dia akan dijumpai dengan mudah bom tangan masuk? Tapi dia bukan berada di kawasan itu. Mungkin di bahagian belakang. Damrut dihabiskan oleh alter ego Boy Chill. Tiada revival dilaksanakan oleh pemain daripada pasukan Geek Fam. Saat ini Flash masih lagi tercari-cari. Di manakah sebenarnya keberadaan dua pemain inilah. Dibakar. Dibakar hidup-hidup. Ditembak dan DX akan jatuh ke tangga yang ke-12. Tapi ada NKT yang masih lagi. Oh juga telah pun dikeluarkan ke tangga ke-13 sebenarnya. 11 pasukan saja lagi yang tinggal. Tembakan juga dilepaskan daripada Sam9 ke arah boom saat ini. 3 daripada Malaysia masih kekal bernyawa. Sam9 satu-satunya 4 orang untuk mereka daripada Malaysia ini. Yami melepaskan tembakan tetapi masih lagi Flash mampu untuk melakukan pergerakan. Kenny menjadi satu duri dalam daging menyukarkan pergerakan. Tapi Audrey dijatuhkan oleh Void. Perlawanan yang berlaku di sudut berbeza. Snipes dapat satu dan Void akhirnya disingkirkan. Permainan yang tak menjadi untuk Void. Yep. Walaupun pertukaran pemain Dims dengan Kenan sebentar tadi, tapi bukan resipi buat waktu ini untuk Void kutip lebih banyak mata. Masih lagi melihatkan ke arah kawasan yang sama sebenarnya. Mata kita betul diberikan untuk boom, flash dan perkarangan water treatment saja saat ini. Dan Ponbit berjaya untuk menjatuhkan Gosu. Adakah mereka akan mula untuk turun daripada kawasan bukit ini untuk melanggar flash lepas mendapatkan satu knockdown terhadap pihak lawan mereka? Masih lagi boom yang berada di kawasan yang paling baik. Linux dibidik oleh Wunti juga bersama dengan Misery sekarang. Misery adakah akan dijatuhkan dengan headshot dengan Mini 14? Tidak, belum lagi keluar dalam kill feed kita. Tapi Yami dan rakan dah pun mula untuk turun. Tak ada kereta. Mereka terus maju ke hadapan buat waktu ini. Sam9 berada di kawasan yang agak kurang baik sebenarnya untuk melakukan pergerakan. Circle bukan milik mereka. Alter Ego tersenyum luas sekarang ini. U2 Alliance juga berada di dalam circle tapi mungkin akan dilihatkan sedikit masa sahaja lagi. Boom melakukan pergerakan aktif cuba untuk meratakan flash secepat mungkin. Tapi keadaan Yami sekarang ini mungkin dah pun dikesan. Yang nampak tapi yang tak tembak lagi. Dia tak nampak. Yang tak nampak mungkin. Yami betul-betul menyorok sekarang ini. Grenade akan ditarik yang akan dijatuhkan oleh Yami macam biasa. Bom ada AI daripada bom Yami. Wow. Flash sekali lagi jatuh tapi boom nampak sangat-sangat perlahan untuk initiate fight. Tapi Alliance dilanggar oleh Vampire dan mereka terus dikeluarkan. Di tangga yang ke-10 dalam sekelip mata. Yami masih bersorangan diri kat bahagian belah bawah. Belum ada backup sampai untuk Yami. Tapi kedudukannya nampaknya sudah pun diketahui. Cornty headshot untuk kedua-dua Ponbit dan beliau. Dan tak banyak lagi ground, tak banyak lagi peluang. Oh, Ponbit dijumpai oleh Wunti. Yami nyawa-nyawa ikan tapi dengan DBS Yami dapat satu. Yami ada peluang untuk heal up tapi Wunti pegang satu bom tangan. Circle ini akan memakan betul-betul sebelah tapi Yami dapatkan satu lagi sebelum dia akhirnya dijatuhkan oleh pemain yang berpasukan Flash. Frenzy, pemain terakhir berdiri untuk pasukan Boom. Sedikit lewat, sangat-sangat perlahan sebenarnya backup untuk diberikan kepada seorang Yami yang telah pun lama turun ke bahagian belah bawah tersebut. Dan akhirnya mereka dihabiskan oleh Sam9, Kenny. Akan didapat Ponbit sekarang ini dan mereka mahu untuk mendapatkan baki daripada pemain-pemain pasukan Flash. 4 orang akan dicari tapi tidak. Mereka akan berundur kembali. Talon juga akan berlawan dengan Pygmy. Mereka kena lawan tapi Snipes akhirnya berjaya dijatuhkan. Geek Fam tinggal 2. Aizen dapatkan Tony K. Mungkin jarak jauh, mungkin jarak dekat tapi tidak pasti. Tapi pastinya sekarang ini Talon kena berlawan dengan Pygmy dan Pygmy bermain begitu pasif. Yep, tidak ada pergerakan langsung daripada pasukan Pygmy. Tidak mahu untuk memberikan apa-apa info langsung terhadap keberadaan mereka di dalam kawasan compound tersebut. Talon saat ini sedang pun cuba untuk mencari peluang dan ruang untuk menggerakkan pemain-pemain daripada pasukan Pygmy supaya mereka ada idea yang lebih cerah untuk mereka maju dan push ke bahagian hadapan. Kalau kita lihatkan beberapa pemain memegang bom tangan di kawasan compound tersebut. Tapi kita lihatkan dekat sini Talon dah pun mula untuk push. Pygmy masih lagi bernyawa dengan 3 orang tapi drone dan juga billboard nyawa-nyawa ikan pada saat ini. Tembakan demi tembakan rambang ke dalam kawasan rumah ini dan Talon
bermain 4 orang Alamak. bersama-sama. Misery, adakah dia akan di-knockdown? Yep, dia akan di-knockdown. Tapi tak ada push lagi daripada Billboard. Dap dapatkan Wunti. Flash kehilangan 1 pemain mereka. Tapi fight dalam kawasan compound ini mengambil masa yang sangat-sangat lama. Dan akhirnya Pygmy memberikan serangan balas. Dan Talon pula yang ditundukkan kali ini. Ya, Sam9 sedang memerhatikan perlawanan ini. Sebenarnya Molotov Cocktail akan membakar Red Face. Tapi selamba je dia harung. Lautan api sanggup kereda. Dan itu yang dilakukan oleh Red Face. Rakan-rakannya tak boleh nak memberikan backup kerana masih lagi ada Molotov itu. Tapi Red Face kata tak apa. Dia boleh handle benda ni seorang-seorang. Melepaskan tembakan. Mereka tak sedar. Dekat sebelah kanan saja perkara itu. Dan Red Face dapat satu. Pygmy hanya tinggal berseorangan saja. Adakah dia dah menunjukkan dirinya ataupun belum? Belum, kedudukan Vexi masih belum dapat diketahui. Tapi kita lihatkan Circle ada untuk Alter Ego. Juga untuk Sam9 yang telah pun mengantar 3 orang pemain ke bahagian sebelah dalam. Dan FaZe Clan, adakah pelanggaran akan dilakukan terhadap komponen yang dipegang oleh pasukan Alter Ego? Vampire cuba untuk lakukan perkara itu. Tapi kehilangan Schweppes dalam proses kemasukan mereka ke dalam Circle yang ke-6. 7 pasukan lagi yang tinggal. Loyu secara tiba-tiba dicari pula oleh Red Face. Talon akan dapatkan knockdown terhadap Sam9. Adakah Loyu, Abang Laupan mampu untuk diangkat ataupun tidak? Vexi tidak langsung diketahui kedudukan beliau ini. Tapi akhirnya sebenarnya sudah pun diketahui. Dan Talon tak boleh buang lebih banyak masa. Circle dah nak tutup. Ada 1 pemain yang mengganggu pergerakan mereka. Yap, dan bom akan ditarik balik. Tak masuk, sayangnya. Sepatutnya mudah untuk masuk. Tapi sekarang ini masa mungkin ada untuk Talon masuk ke dalam zone dengan kejatuhan Loyu sebentar tadi. Tapi Kenny akan memberikan bantuan backup yang baik supaya Talon tak berjaya masuk dan juga supaya Loyu berjaya untuk dibangunkan kembali. Loyu dah bangun, kereta akan dirosakkan oleh Kenny. Dan sekarang ini Talon diberikan kesusahan yang sangat dahsyat untuk masuk ke dalam zona yang seterusnya. Mereka tak ada cara sebenarnya. Yep, Dap memberikan pembalasan dendam terhadap Red Face yang mendapatkan Loyu sebentar tadi. Talon, 1 jatuh untuk mereka. Begitu juga untuk Geek Fam yang sangat-sangat open dilihatkan oleh Tony K. 2 kill mudah. Dan Geek Fam jatuh ke tangga yang ke-6 dengan 2 mata singkir. Kita lihatkan Talon masih lagi memikirkan cara yang terbaik untuk mereka keluar. Tetapi Talon terlampau terbuka larian yang ingin dilakukan sekarang ini. Sam9 on fire 2.0 pada hari ini. Yap, sangat-sangat mahukan Chicken Dinner 2 kali untuk mereka. Banyak konten untuk Sam9 pada hari ini. Tapi FaZe akan melanggar Alter Ego terlebih dahulu. Ini pelanggaran yang kita mahukan sebenarnya. Dengan pelanggaran ini mungkin akan mengizinkan Sam9 untuk melakukan third party. Dan itu dia. Hanya tinggal 4 pasukan saja lagi. Sam9 semua melihat ke arah pasukan Alter Ego dan juga FaZe Clan. Kenny membidik. Dan mereka ada informasi. Skor 6 ditarik 3. Cuba untuk menstabilkan sedikit skop itu. Tapi Morman akan mencari sekarang ini knockdown yang diperlukan. Tony K memang sukar nak masuk kecuali kalau semua pasukan sedang berlawan dan dimasuk dengan selamba je. Yep. Alter Ego yang paling tak selesa waktu ini. Mereka diapit daripada 2 arah yang berbeza. Tidak cukup pemain juga pada waktu yang sama dengan hanya 2 orang saja berbaki untuk Alter Ego. Tapi FaZe Clan belum lagi mendapatkan apa-apa opening knockdown. Sam9 mengambil masa ini untuk membuka dengan lebih luas. Tapi kalau kelekaan sedikit, Tony K akan mengambil. Oh, itu dia. Tembakan dan pun untuk dilepaskan terhadap Yuhai. Bernasib baik tidak dapat untuk dijatuhkan. Licik daripada Tony K. Tetapi lincah daripada Yuhai. Dibantu juga oleh Dap. Info ada. Fokus keluar circle terlebih dahulu. Yang dalam compound biar mereka bergaduh antara satu sama lain. Dan Tony K keluar untuk mati ke tangan Dap. 1 lagi mata singkir masuk dalam poket untuk Sam9. Betul-betul menunjukkan kehebatan sebenar mereka pada Super Sunday kali ini. Di mana FaZe Clan akhirnya cuba untuk maju ke hadapan setelah circle yang ke-8 ini mula untuk bergerak tutup. Dap mungkin terlampau berani dan berbahaya sebenarnya kedudukan beliau. Tetapi tidak langsung dikisahkan oleh dirinya. Dia mahukan lebih banyak kill. FaZe Clan 1 jatuh iaitu Morman. Dap kembali dilihatkan tapi belum lagi tembak jatuh. Morman dihabiskan secara terus oleh Boychill. Ya, 2 lawan 3 di kawasan compound ini. Sam9 sedang memerhatikan grandstand untuk pasukan daripada Malaysia ini. Yuhai, dia masuk campur terus secara direct. Dia tak nak third party, dia nak jadi juga. 1 lagi party dalam ini. Dalam perlawanan ini, Dap pegang Molotov Cocktail, baling terus ke dalam kawasan rumah. Molotov Cocktail yang kedua di baling FaZe Clan. 3 akan terbakar. Mereka akan melepaskan tembakan. Dap habis peluru pula, sayang
sekali. 46 saja lagi yang tinggal. Di-reload. Reload dah pun selesai. Circle akan bergerak. Semnan jangan bazirkan peluang untuk dapatkan chicken dinner. Rosemary dapatkan Mela. Mereka mahukan kill. Semnan mahukan kill. Jadi mereka betul-betul masuk ke dalam kawasan compound ini untuk mendesak kesilapan yang dilakukan. Tapi akhirnya satu knockdown, dua knockdown untuk Semnan. Mungkin sedikit terburu-buru tapi sekarang ini situasi 1 lawan 2 sebenarnya. Rosemary masih lagi bernyawa. Basecan tinggal dengan satu iaitu Vintores. Habis. UI masih belum mengangkat rakan beliau Kenny. Tapi kedudukan Rosemary dapat dihidu oleh Loyo. Dia memegang kawasan yang paling penting untuk menentukan pergerakan Alter Ego saat ini. 2 lawan 2 situasinya untuk Semnan dan juga Alter Ego. Peluang untuk Yuhai dan juga Loyo berganding bahu membawa kemenangan pulang ke Malaysia. Ya, tapi mereka berlawan dengan pasukan yang cukup hebat dalam mengambil fight. Loyu tak boleh knock kerana kalau Loyu knock, Yuhai akan diserang begitu saja. Rosemary akan ditekan oleh Blue Zone. Loyu nyawanya rendah. Tembakan dilepaskan. Tap-tap daripada Yuhai. Satu saja lagi untuk didapatkan. Tapi Yuhai nyawanya juga rendah sekarang ini. 1 lawan 1 di depan ini. Tapi Loyu akan memberikan backup. Grenade sampai. Chicken dinner untuk Sam9. Mantap dari Sam9. 2 hari ini diberikan kepada kita. Ayam chicken dinner yang paling indah di hari Ahad yang cukup gemilang bagi pasukan daripada Malaysia. Ya, satu lagi tarian daripada Laupan Loyo. Dan lihatkanlah senyuman yang terukir daripada pemain-pemain ini tapi tidak terlampau celebrate lah kan. Ya. Kerana hampir kehilangan peluang itu atas mungkin terlalu terburu-buru untuk maju ke hadapan. Tetapi a win is a win. Tahniah untuk Sam9. Super Sunday chicken. Jadi Jang, overrated ke? Tanya je. Tapi diorang dah buat konten sama-sama. Ya, betul. Tak ada masalah pun sebenarnya. Macam ni je, selamba je Superboy. Jang, kalau nak ni dia